Assalamualaikum dan salam sejahtera ya rakan-rakan. Bertemu kita kembali di Palm Empire ya. Saya doakan rakan-rakan sihat, baik, ceria selalu kan. Yang penting trading anda hari ini boleh buat profit. Hari ini saya nak bercerita tentang cryptocurrency ya. Topik yang agak menarik. InsyaAllah saya akan terangkan secara mudah supaya rakan-rakan semua faham. Bagus, cuba lihat video ni secara habis ya. Habiskan tengok video ni kepada rakan-rakan ataupun muka baru newbie dalam cryptocurrency kan. Sila faham dan sila lihat video ni sepenuhnya. So topik yang saya nak bincang malam ni ialah tentang cryptocurrency lah, mata wang kripto ya. So kita pergi ke topik hari ni ya. Tu logo saya tu, logo Palm Empire ya rakan-rakan ya. Dream big, go big. So apa hubungan wang kripto, kriptografi dan blockchain? Ni tiga-tiga benda ni bersangkut paut ya rakan-rakan ya. Cryptocurrency, kriptografi dan blockchain. Dan kalau kita lihat 2 minggu ni, kita lihat wang kripto terutamanya Bitcoin dan Ethereum dah naik pada 2-3 bulan yang lepas. Wang Bitcoin tu, wang kripto Bitcoin nilainya hanya di paras 35,000 ke 42,000 USD dalam satu unit. Pada semalam, hari semalam saya lihat wang kripto tu, wang Bitcoin ni dah mencecah kepada 66,000 satu unit. Hari ni turun sikit 64,000. So ramailah yang berminat untuk mengetahui apakah itu wang kripto ataupun cryptocurrency ya, kriptografi dan blockchain. So apa itu cryptocurrency ataupun wang kripto? So cryptocurrency ni atau lebih dikenali sebagai mata wang kripto cryptocurrency ni ada orang panggil mata wang kripto, ada juga yang panggil digital asset. Sama aja. Apa beza digital asset dengan wang kripto tu? Benda yang sama, cuma terminologi dia lain sikit. Kenapa lain? Kalau sebut mata wang kripto ni, maknanya kita beli barang, kita beli servis, macam tu kita guna kripto lah, wang kripto lah. Tapi kalau kita cakap aset, digital asset tu, kita beli wang kripto, sama ada Ethereum, sama ada Bitcoin, kita beli, kita simpan. Itu jadi aset lah. Contoh kita beli hari ini coin Ethereum ataupun Bitcoin, 2 tahun lagi baru bila ada untung baru kita jual. Itu macam aset lah. Macam kita beli rumah hari ini, mungkin 10 tahun rumah tu sebagai aset, 2 tahun nanti baru kita jual rumah. 10 tahun lagi baru kita jual rumah jika rumah tu ada margin lah, ada keuntungan dia. So kena ingat wang kripto ni ataupun cryptocurrency ni, mata wang kripto ni adalah merupakan mata wang alternatif kepada wang fiat. Mata wang ni digital ni atau mata wang kripto ni menggunakan teknologi kriptografi. Kriptografi, tak apa, nanti saya explain lah apa itu kriptografi ya. Di dalam sistem rangkaian yang dikenali sebagai blockchain. Wang kripto ni menggunakan teknologi kriptografi. Secara asasnya kriptografi ni merupakan satu teknologi yang memboleh menjaga ataupun memberi protection kepada aset kita. Orang tak boleh nak curi, tak boleh nak hack, tak boleh nak melakukan sesuatu terhadap aset kita lah, sebab sistem kriptografi tu. InsyaAllah saya akan terangkan lebih detail. Dan rangkaian ni, sistem ni, di dalam rangkaian blockchain lah.
Menarik kan? So apa beza mata wang kripto dengan mata wang fiat? Mata wang kripto ni di dalam wallet kripto lah. So setiap orang nak berurus niaga ataupun nak membeli wang kripto, dia mesti ada e-wallet kripto. Dia tak boleh tengok wang tu, tak boleh tengok. Kita cuma boleh tengok dalam berapa aset kita yang ada, dana yang kita ada. Tapi kalau wang fiat, kita boleh pegang, kita boleh tengok. Ini wang fiat lah, RM1. So mata wang fiat ni dikelolakan oleh bank negara dalam satu sistem yang di mana dipanggil centralized system. Maknanya dia bank pusat ni boleh tahu kita berapa banyak ada wang dalam bank. Dia boleh tahu informasi kita, siapa kita, transaksi itu dikawal, dikelola oleh bank negara. Tapi wang kripto ni dia berdiri sendiri, tidak dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa pusat dan tidak ada campur tangan daripada kerajaan, ya. Itulah mata wang kripto. Ia tidak boleh dimanipulasikan oleh bank pusat ataupun termanipulasi disebabkan faktor ekonomi ataupun faktor geopolitik. Clear, ya? So itulah cryptocurrency ataupun mata wang kripto. So apa pula yang dimaksudkan bila wang cryptocurrency ni popular? Mata wang kripto ni popular kalau tak silap saya pada 2019, waktu tu saya masih dah tak bekerja. 2019 saya tak bekerja, jobless. Masa tu saya tahu dah wang kripto ni di dalam pasaran harganya terlalu rendah. Mungkin masa tu 0.00 berapa, tapi sebab tak confident, tak yakin kan. Ingat ni scammer ke scam ke kan. 2009 diperkenalkan oleh Satoshi daripada Japan. Dia memperkenalkan wang kripto ni kan. So di dua negara wang kripto ni dah mendapat sambutan pada era 2014. Saya pun masa 2014 pun saya percaya dengan tak percaya. Cuma 2017 tu saya dah belilah wang kripto kan, sebab masa tu dah ramai orang cakap tentang kripto kan. So di Malaysia ni dia lambat sikit lah. Tu dia bermula ke orang dah alert dekat Malaysia ni dalam tahun 2016. Dan kalau tak seingat saya kan, banyaklah ada program wang kripto kan. Ini money game lah. Itu menyebabkan rakyat Malaysia ni tak confident untuk berlabur ataupun melakukan investasi di wang kripto. Pada masa sekarang, as of yesterday, saya cek, terdapat lebih 8 jenis wang kripto di dalam pasaran. Bagi saya, wang kripto ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu established mata wang kripto. Maknanya established ni mata wang tu dah popular, dah lama di dalam pasaran. Contohnya seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, ADA, Tron, Oita, Ripple dan lain-lain lagi lah. Dan kategori satu lagi wang kripto ni adalah kripto yang baru ataupun kripto yang baru di dalam pasaran ataupun baru di peringkat initial coin offering ICO. Ini dipanggil orang panggil meme coin ataupun dump coin. Kebanyakan coin-coin ni tak terdapat, tak delisted lagi di exchanger wang kripto seperti Binance ataupun Huobi. So itulah yang dimasukkan wang kripto. Bagi saya ia terbahagi kepada dua, wang kripto yang dah established, popular, dan mata wang kripto yang masih baru lagi di pasaran. Okey. So tadi dalam slide yang tadi saya ada menceritakan apa itu kriptografi. Teknologi kriptografi ni penting, ya rakan. Dia digunakan untuk melindungi data semasa komunikasi.
ataupun transaksi lah. Sama ada menghantar ataupun menyimpan maklumat. Inilah teknologi kriptografi ya. Kaedah menyimpan atau menghantar maklumat dalam bentuk yang hanya akan boleh dibaca oleh orang yang ditujukan sahaja. So wang cryptocurrency ini menggunakan teknologi kriptografi. So orang tak boleh nak hack, nak boleh curi kita punya data. So ia amat berguna untuk individu lain ataupun kumpulan daripada mengakses sebarang data. Di dalam hal ini proses penyulitan. Dalam kriptografi ini dia ada dua proses. Dipanggil encryption, proses penyulitan, dan penyahsulitan, decryption. Adalah dua fungsi yang penting di dalam kriptografi. Contoh dia, mesej yang dihantar melalui rangkaian diubah menjadi mesej yang dienkripsi. Maknanya dia enkripsi ni disulitkan. Contoh dia kita hantar plain text, and then teks tu boleh baca, tapi bila dienkripsikan, disulitkan, teks tu tak boleh baca. Itulah dia punya teknologi kripto tu. Untuk teks tu dapat dibaca balik, dia mesti ada kunci. Kunci ni lah dipanggil decryption. Kalau tak ada kunci tu, kita tak boleh baca teks yang sulitkan tadi. So itu yang maksud dia. Istilah kriptos ni daripada Yunani ya, yang bermaksud tersembunyi, dan grafia tu bermaksud penulisan. So kalau kita ingat ni, nak bagi contoh tak perlu you all nak perlu faham secara detail lah. Cuma ini sebagai kefahaman dan ilmu ataupun knowledge saja. Knowledge am. Masa dulu, zaman dulu kita ada pernah dengar bahasa F ya. Bahasa F ni adalah merupakan salah satu kriptografi yang paling simple. Saya nak bagi you all faham apa ni maksud F ni? Kita bincang secara detail sikit lah. Contoh maklumat asal ke kod rahsia dengan bahasa F. Inilah salah satu contoh bahasa kriptografi. So penyulitan ataupun encryption tadi ialah proses menukarkan maklumat asal kepada kod rahsia, decryption, deskripsi dalam bahasa Melayu kan. So contohnya dalam bahasa F, setiap suku kata dengan vokal A akan ditambah dengan FA. Tengok tu dia punya skrin tu. Vokal I pula ditambah dengan FI. Dan begitu juga seterusnya untuk vokal E, O dan U. Kita ambil contoh ni kan. Kita ambil contoh di bawah ni. Yang ditulis dekat skrin tu ya. Maklumat asal dia ditulis macam ni. Saya suka membaca. Semua kita boleh baca lah. Itu tiga perkataan tersebut kan. So, akan ditukarkan kepada sefayafa, sufakafa, memfembafa, safa. Itu kod rahsia. Kita sulitkan melakukan proses penyulitan, encryption. Daripada maklumat asal tu, dia jadi ayat tu lah. Encryption. Kita sulitkan. So, orang tak boleh nak baca lah. Orang tak faham lah. Safa, yafa, sufu kafa, memfembafa, cafa. Itu makna dia kod rahsia. So, apabila didengar oleh mereka yang tidak tahu bahasa F, penyataan tadi tidak membawa apa-apa maksud pun. Kita tak faham. Anda tak akan faham. Namun bagi mereka yang tahu bahasa F, penyataan tersebut boleh diproses dan menjadi maklumat yang boleh difahami. Siapa yang tahu bahasa F, fahamlah. Dia tengok saya kata sukufa kafa, memfembafa, cafa itu sebenarnya saya suka membaca. So, untuk proses penukaran penyataan dalam bentuk kod kepada maklumat asal dikenali sebagai penyahsulitan, decryption. Dalam teknologi maklumat asal dipanggil
plain text. Saya suka membaca tu sebenarnya itulah plain text. Manakala yang telah disulitkan melalui proses penyahsulitan ataupun decryption dipanggil text cipher ataupun ciphertext. Faham ya rakan ya? Tak apa saja kita ini pengetahuan am, at least kita tahulah apa itu kriptografi. Sebenarnya banyaklah kita boleh buat nak beri contoh lagi kan, bahasa F ni, contoh bahasa F kan. Tapi tak perlu nak kita elaborate lebih panjang. Saya rasa rakan-rakan faham ya. So sejarah perkembangan kriptografi ni dah lama. Antara sejarah awal kriptografi yang dikenal pasti ialah penggunaan hieroglif oleh golongan elit dalam tamadun Mesir purba seawal 2000 tahun sebelum Masehi. Dah lama kan. Hanya golongan ini sahaja yang mengetahui maksud sebenar susunan piktogram kompleks yang membentuk hieroglif. Dia ada kan, kalau kita tengok dekat dekat Mesir tu ada gambar-gambar kan, itu kan. Itulah salah satu kriptografi purba ya. Pada 100 ke 40 tahun sebelum Masehi, Julius Caesar pun menggunakan kaedah cipher dia yang masih dipakai sehingga kini dalam kriptografi ya moden. Dah lama juga. Pada abad ke-20 Morse dibangunkan sebagai kriptografi yang boleh digunakan untuk menghantar teks cipher jarak jauh menggunakan telegraf bagi tujuan peperangan. Pada Perang Dunia Kedua, tentera Nazi mencipta mesin Enigma yang menggunakan sistem cipher dan kunci yang sangat kompleks. So ingat teks plain text ditukar kepada ciphertext. So tag yang plain tu ditukar kepada ciphertext melalui proses encryption. So bila dia jadi ciphertext, semua orang tak boleh baca kecuali orang yang tahu saja. Untuk membaca ciphertext ni kita kena ada bahasa yang tertentu lah. Nanti kita pergi lebih lanjut bagaimana proses ni berlaku dalam kriptografi ya. Okey, kita tengok ni ya. Apa yang dimaksudkan dengan penyulitan? Penyulitan ni encryption lah. So, enkripsi adalah proses yang mengubah maklumat asal menjadi bentuk yang tidak boleh dibaca ataupun dikenali. Mesej baru ini sama sekali berbeza dengan mesej asal. Mesej yang tak dikenali tadi ciphertext lah, ciphertext ya. Oleh demikian, pengodam tidak dapat membaca data kerana pengirim menggunakan algoritma penyulitan. Dia menggunakan algoritma penyulitan. Penyulitan ini biasanya dilakukan menggunakan kunci algoritma. Ada algoritma lah ni, kita lebih detail kita tengok. Data yang telah dienkripsikan, yang telah disulitkan akan menjadi selamat daripada dicuri, diceroboh ataupun dihack. Banyak syarikat-syarikat international, syarikat besar yang terkenal menyulitkan data untuk merahsiakan perdagangan mereka, identiti mereka kan, daripada pesaing mereka. Kita tengok diagram tu, encryption. Dia encrypt plain text tu mesti ada kunci. Nak buat proses encryption tu menggunakan algoritma. So algoritma sistem, bahasa dia lah, bahasa algoritma lah. So dia akan tukar kepada ciphertext. Itulah proses encryption. Dalam dunia teknologi, maklumat asal dipanggil teks biasa, plain text, macam saya sebut tadi kan. Manakala yang telah disulitkan dipanggil ciphertext. Okey, kita pergi seterusnya kan. Okey, ini apa pula ni? Ini proses deskripsi. Deskripsi ni proses description lah. Deskripsi adalah proses menukar data ciphertext yang tak boleh dibaca tadi ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia ataupun komputer yang dikenali sebagai plain text. So ada kunci dia juga.
untuk menukarkan ciphertext kepada plaintext melalui sistem algoritma tu lah, kunci tu. So apa yang berlaku di dalam dunia cryptocurrency moden sekarang ni, dua algoritma yang digunakan, iaitu ni sebagai pengetahuan am ya, power of work and power of state. Kebanyakan sekarang ni orang guna post power of state dalam proses enkripsi dan dekripsi ni ya. So itulah maksudnya. So dalam teknologi cryptocurrency ni, mereka menggunakan algoritma kekunci ya, daripada plaintext kepada ciphertext. So kita tengok ni penyulitan symmetry. Okey, dalam cryptocurrency ni, dalam kriptografi ni, dia ada dua jenis penyulitan ya, dipanggil symmetric encryption. Algoritma yang digunakan menjadi kunci yang sama. Tengok ni, kunci ni sama ya rakan-rakan. Ni kita tengok ni, kunci yang sama digunakan. Ada dua jenis ya, symmetric dan asymmetric. Yang ni adalah symmetry ataupun symmetric. So symmetric encryption ni ada kunci juga ni, plaintext kita nak tukar pada ciphertext ada kunci. Nak tukar balik kepada dah jadi ciphertext, nak tukar balik kepada plaintext, decryption dia ada kunci. Tapi kunci ni sama ya rakan-rakan. Shared key. Mana dia kunci untuk menukar plaintext dan untuk menukarkan ciphertext adalah kunci jenis yang sama. Tengok ni. Katakan ni plaintext ni. Plaintext ni, the quick brown fox jump over the lazy dog. Itu mana plain yang kita boleh, tag yang boleh baca lah. So bila berlaku proses enkripsi, dia jadi macam ni. So kita tak boleh baca lah. Nah, untuk nak tukar pada plaintext ni, dia ada kunci. Ada kekunci sini. And then nak tukar ciphertext ni kepada plaintext, proses decryption pun ada kunci. Kunci ya. Kunci ni sama jenis. Ni, shared key dia panggil. Itu dipanggil symmetric encryption ataupun penyulitan symmetry. Kita pergi yang berikutnya, penyulitan asymmetry. Penyulitan asymmetry ni apa beza antara symmetry dengan asymmetry? Bezanya kunci. Kita tengok ni ya. Kunci ni. Tengok plaintext ni. Plaintext ni boleh baca. Kita encryptkan dia untuk jadi ciphertext. Ini kita guna public key. Untuk mengubah ciphertext kepada plaintext, kita guna private key. Beza dia kunci ya. Kunci public, kunci awam dan kunci pribadi. Ada dua kunci ya. Tadi kalau symmetry tadi, kunci sama yang digunakan. Shared key ya. Itu beza dia. Apa perbezaan dia ni? Apa masalah dia ni? Penyulitan symmetry dengan penyulitan asymmetry ni. Penyulitan symmetry ni banyak problem sikit lah, ada masalah sikit. Kebanyakan dalam dunia kriptografi moden ni, penyulitan asymmetry digunakan. Kenapa? Sebab penyulitan asymmetry ni dia ada dua kunci yang berbeza, iaitu kunci awam dengan public key. Contoh saya ni kan, contoh kita ambil, bukan saya lah, Aminah lah. Aminah nak hantar plaintext kepada Ahmad, contoh dia kan. So kalau kita guna symmetry,
uh, apa ni nak menghantar rahsia kepada Ahmad. Aminah nak hantar mesej rahsia kepada Ahmad. Aminah mengenkripsi, encrypt data tu kepada ciphertext kepada Ahmad dengan kunci yang digunakan lah. Ahmad memerlukan kunci daripada Aminah untuk menyulitkan deskripsi mesej tersebut. Aminah kini harus mencari jalan untuk mengunci, memberi kunci kepada Ahmad tanpa diketahui oleh orang ketiga. Public lah yang boleh menggoda, mencuri mesej tersebut jika dia dapat memintaslah kunci shared key tu. Kalau shared key tu dapat dipintas oleh orang ketiga, third party, maknanya data tu yang nak dihantar tu, mesej yang dihantar ke Ahmad tu dapat dibaca, dapat dicuri oleh third party. Itu masalah dia. So terpaksalah Aminah ni menghantar balik text message. Lepas tu dicuri lagi, hantar lagi, dicuri lagi. Ini melibatkan kos dan membuang waktu lah. Itu kalau Aminah nak hantar satu mesej saja dekat Ahmad. Kalau dia nak dia nak hantar ke Ahmad saja. Kalau Aminah nak hantar kepada 10 orang, lagi teruk lah. Maknanya dia Aminah ni terpaksa menghantar kunci shared key ni, mungkin dia boleh hantar secara fizikal kepada semua pihak 10 orang ni. Dia harus mengulangi kerja tersebut. Sekiranya orang ketiga memperoleh kunci shared key ni daripada salah seorang daripada 10 orang tu, jika ini berlaku, kos untuk memberi kunci kepada 10 orang ini akan meningkat 10 kali ganda. Inilah masalah penyulitan asymmetry, encryption, symmetry, encryption, kerana nak mengedar kunci tersebut. So enkripsi yang lebih ideal, lebih canggih ialah asymmetry encryption. Itulah biasa. Faham ya rakan-rakan? Ini diagram dia, ni penyulitan asymmetry macam ni. Ni logo dia lah. Katakanlah Aminah, kita ambil ni model asymmetry. So dia lebih aman, lebih mudah dan tak berisiko. Katakanlah Aminah ni, Aminah nak hantar data kepada Ahmad ni kan. Ni Ahmad. So dia ada 2 kunci. Sebab asymmetry ada 2 kunci kan. So apa yang berlaku dalam model ni, Ahmad kena generate 2 kunci. Satu kunci peribadi, satu kunci awam. So Ahmad yang membuat kunci ni. So Ahmad akan hantar kunci ni ke salah satu kunci ni, kunci awam kepada Aminah. Ni orang ketiga ni, third party. Okey, kunci awam dihantar kepada Aminah. Kunci peribadi Ahmad simpan. So bila kunci awam ni dapat kepada Aminah, Aminah encryption, dia menyulitkan data tersebut menjadi ciphertext. Jadi ciphertext ni lah. Jadi ciphertext. Dan tujuan Aminah, objektif Aminah nak hantar ciphertext ni ke Ahmad. Itulah. So untuk Ahmad nak baca ciphertext ni, nak faham ciphertext ni, dia ada kunci peribadi. So Ahmad saja boleh buka ciphertext ni. Kalau contohlah kunci awam dapat diambil, dapat dicuri oleh orang ketiga, pengodam lah semua dia ada kunci awam ni, orang ketiga ni. Apa yang terjadi? Dia tak boleh nak buka ciphertext ni.
Sebab dia ada kunci awamnya. Nak buka Seppertec dia mesti ada kunci peribadi. Itulah kelebihan asymmetry ya. So apa lagi? Itu rumusan ya dalam kunci ni dalam kriptografi ni ada kunci lah, banyak kunci ya. Dia ada kunci kongsi, shared kunci, shared key. Shared key itu berlaku di penyulitan simetri ya. Dia sama untuk nak buka nak encrypt plain text kepada Seppertec guna shared key. Lepas tu nak buka Seppertec kepada plain text guna kunci yang sama juga. Kunci awam ni dan kunci peribadi ni hanya terdapat di dalam penyulitan asymmetry ya. Dan penyahsulitan asymmetry yang kita bincang tadilah. So, faham ya? Saya harap faham ya rakan-rakan. Apa perbezaan dia? Saya rasa faham lah rakan-rakan tu. Terlalu detail sangat cara ni. Sini. Mengapa kita menggunakan penyulitan, encryption dan penyahsulitan, encryption? Dunia moden ni hari ni sangat bergantung kepada sistem komputeran digital lah. Kita perlu komputeran digital, terutama dalam cryptocurrency wang kripto menyebabkan banyak maklumat penting disimpan dalam bentuk digital yang boleh diakses dalam laman web sekaligus membuka pencerobohan maklumat. Maka kriptografi menjadi satu keperluan besar untuk melindungi kepentingan proses hidup harian manusia. Inilah sebab-sebab dia kenapa proses kriptografi ni penting. Teknologi kriptografi ni penting dalam dunia komputeran. Satu, membantu anda melindungi data sulit anda seperti kata laluan dan ID log masuk ya. Memberi kerahsiaan maklumat peribadi, membantu anda memastikan bahawa dokumen atau fail tidak diubah. Proses penyulitan juga mencegah daripada penipuan dan melindungi IP, berguna untuk komunikasi rangkaian seperti internet dan di mana pengodam dapat mengakses data yang tidak disulitkan dengan mudah. Ini adalah kaedah penting kerana ia membantu anda melindungi data anda dengan selamat tanpa boleh diakses oleh orang, individu ataupun kumpulan lain. Kewujudan mata wang digital ini hari ini seperti Bitcoin, Ethereum, DOS dan pelbagai lagi juga merupakan perkembangan aplikasi kriptografi dalam kehidupan manusia. Itulah secara ringkasnya tentang kriptografi ya. Faham ya? So, seperti dibincangkan di atas tadi, ada dua proses dalam kriptografi, iaitu proses encryption dan description ya. Kalau bahasa Melayu dia enkripsi lah, ataupun decryption. Proses inilah yang membezakan antara transaksi menggunakan kriptografi dengan keuangan konvensional. Kewangan bank lah, yang menggunakan ATM, wang fiat. So teknologi kriptografi ini merujuk kepada kewangan digital. Kalau wang fiat ni dia melibatkan bank, ATM, bank negara, dipanggil central system. Kalau cryptocurrency ni, wang digital ni, ia lebih kepada sistem decentralized. Tak dikawal selia oleh pihak kerajaan ataupun bank ya. Okey, bagus tak ni? Baguslah. Itu menyebabkan wang kripto ni, cryptocurrency ni pada awalnya ditolak oleh masyarakat dunia, terutamanya sistem perbankan konvensional lah. Negara Malaysia pun tak nak menerima sistem wang digital ni pada peringkat awalnya Okey. So tapi alhamdulillah dengan masa berlalu, kebanyakan dunia pun dah menerima wang kripto ni. Ada yang boleh bayar beli barang dengan Bitcoin, dengan Ethereum, banyak dekat overseas Negara kita Malaysia pun rasanya pada
uh, awal tahun lepas kot ataupun tengah tahun lepas dah memberi lesen kepada 3 syarikat ya, dipanggil money crypto exchanger di Malaysia kan. Tapi bila saya lihat semalam kan, Bank Negara telah meluluskan 4 syarikat crypto exchanger ya di Malaysia ya. Ada 4 syarikat sekarang kat Malaysia ya, yang dah diluluskan oleh Bank Negara ya. So kalau tuan-tuan ataupun rakan-rakan semua nak berurus niaga dengan wang kripto ataupun nak melakukan pelaburan di dalam cryptocurrency, bolehlah menggunakan exchanger ni yang telah diluluskan oleh Bank Negara. Pertama, Luno Malaysia Sdn Bhd. 2, MX Global Sdn Bhd. 3, Sinergi Teknologi Malaysia Sdn Bhd. Tokenas Teknologi Malaysia Sdn Bhd. Inilah alamat dia rakan-rakan. Ini saya lihat updated as of 7 Oktober 2021. Kita makna dia kerajaan Malaysia dah menerima digital asset ataupun wang kripto ni. Berbanding dengan forex. Forex masih kerajaan kita masih berdiam dirilah. Dia tak nak legalize lagi urus niaga forex ni ya. Okey, kita dah cover cryptocurrency, kita dah cover kriptografi, kita pergi blockchain pula. Apa itu blockchain? Blockchain ni adalah teknologi barulah yang terdapat di dalam cryptocurrency. So sistem di mana ia berhubung rapat dengan kriptografi yang menggunakan amat luas sekarang ni kan. Blockchain, inilah blockchain. Secara amnya, blockchain ini merupakan buku yang memuat setiap transaksi dalam sistem. Dalam sistem blockchain inilah ada kriptografi. Saya nak tunjuk, nanti saya tunjuk kat mana kriptografi, apa proses kriptografi itu berlaku kan. Dalam blockchain inilah terdapat teknologi kriptografi ya. So blockchain tidak boleh ataupun tidak bisa, orang Indonesia cakap, boleh direntas, dicuri, dihack oleh seorang hacker lah. Jika hacker ingin merentas blockchain ni, dia harus merentas sistem semua pengguna blockchain. Menarik ni. Nanti kita tahulah mining, macam apa yang masukkan mining tu ya. So kita tengok cara blockchain bekerja ya. Blockchain adalah sistem yang merakam maklumat dengan cara menyukarkan atau mustahil untuk diubah. Inilah sistem kriptografi tadi kan. Tak boleh diubah, tak boleh dikodam ataupun dimanipulasikan. Blockchain pada dasarnya adalah digital ledger, buku untuk transaksi yang dipulakasikan, yang duplicate dan diedarkan ke seluruh partisipan, berjuta-juta partisipan ni, miner lah. Cryptocurrency miner, mining crypto itu mining rangkaian sistem komputer blockchain. Ramailah satu dunia. Nanti kita tengok diagram, mungkin you all faham nantilah. Setiap blok dalam blockchain mengandungi sejumlah transaksi dan setiap kali transaksi baru yang berlaku pada blockchain ianya akan dicatat dan tambah dalam ledger setiap peserta. Okey, pangkalan kita tengok. Pangkalan data yang kita guna ni, sistem ni ialah pangkalan data decentralized ya. Terdesentralisasi, decentralized system yang diuruskan oleh pelbagai peserta. Peserta ni mining lah, rombongan yang dikenali sebagai Distributed Ledger Technology, DLT. Blockchain adalah sejenis DLT di mana transaksi direkodkan dengan tanda tangan kriptografi. Tanda tangan kriptografi tadi yang kita bincang tadi, bahasa plain text kepada ciphertext yang tak boleh dibaca oleh third party ya. Tak boleh diubah ataupun dihack. Okey, katakanlah ada hacker ataupun penggodam nak hack kan. Ada blok, dia nanti saya tunjuk setiap proses transaksi itu. Contoh kita nak request nak hantar duit kripto kepada A, bentuk request tu dalam keadaan blok. Blok ni itulah bahasa itulah, kata dia plain text, dia ditukar kepada
dalam bentuk blok, dia tukar daripada bentuk ciphertext, semua dia semua dalam keadaan blok. Itu dipanggil blockchain. Bukan dalam kertas lah kan. Dalam sistem komputeran. So katakanlah ada yang nak blok tu, satu rantai blok tu ada nak diubah, ada pengodam nak ubah dia. So ia menyebabkan berjuta-juta komputer miner kan. So macam mana dia nak ubah? Kalau dia ubah satu saja, susah nak ubah lah, sebab mereka harus mengubah setiap blok di dalam rantai blockchain tu berapa juta. Maka mustahil lah sistem blockchain ni dapat diubah, dapat dikodam oleh hacker. Kita tengok diagram ni ya. Tengok how do blockchain work. Tengok a transaction is requested. Mana dia mungkin nak hantar duit ke. Okay, a block that represent the transaction is created. Mana dia bila kita request sesuatu, contoh nak hantar wang kripto kepada seseorang, request tu dibentuk di dalam bentuk blok ya. Lepas tu blok tu akan dihantar kepada node in the network. Node ni participant lah, miner melombong cryptocurrency kan. Ini maksud pelombong pelombong kripto ni. So berapa banyak yang ada mesin mining. Mereka proses ni dihantar kepada ni peserta mining ni, miner ni verify, validate transaksi yang nak dalam blok ni lah. Inilah proses validation ni lah yang dipanggil yang kita bincang tadi, kriptografi berlaku kat situ. Dia tukar daripada blok yang boleh dibaca, boleh digodam, kepada blok yang tak boleh digodam, yang tak boleh dihack. Ni berapa banyak ni, satu dunia buat ni perlombongan ni kripto kan. So bila benda tu dah validate, participant pelombong tadi akan dapat upah lah. So untuk nak dapat wang kripto ni, salah satu kita jadi pelombong wang kripto, tapi kos dia tinggi dah kot. Banyak tenaga elektrik digunakan. Kita takut nanti bila kita lombong wang kripto kan, wang tenaga bil elektrik tu lebih tinggi daripada wang kita dapat daripada melombong wang kripto ni kan. So bila benda tu dah verify semua kan, dah validate semua, barulah blok tu disusun, dimasuk dalam sistem dalam keadaan blok, disusun dalam blok secara existing blok. Itu dia panggil blockchain. Panjang lah dia blockchain tu. So yang kata-kata tadi A tadi nak hantar ke B kan, B saja boleh akses kepada blok dia yang dihantar oleh tadi itulah orang yang nak hantar duit kat B, kat dia ni kan, sebab dia ada kunci peribadi. Itulah dia punya diagram. Kita tengok diagram ni. A transaction is requested, sending money to another person. Transaction is broadcasted in wire network, masuk dalam network. Network ni tadi node tadilah validate the request, dia verify proses penghantar wang tu daripada A ni kan, daripada inilah kata kat sini kan. So using cryptography dah siap, transaction online as a block. Inilah dipanggil ciphertext. Lepas tu block is added. Block tu yang baru tu ditambah kepada di dalam blok yang ada sekarang ni. Itu dipanggil blockchain. So request ni nak sending money ni hanya boleh dibaca, boleh diterima oleh penerima saja. Kalau saya menerima ni, saya dah boleh terima blok tu, request tu, wang tersebut, sebab saya ada kunci personal, kunci peribadi. Okey, apa lagi ya? Itu saja sebenarnya tentang blockchain. Faham ya? Saya harap faham. Bagaimana sebab kepada rakan-rakan ataupun newbie dalam urus niaga kripto ni, apa itu wallet kripto? Kalau puan-tuan, adik-adik, abang-abang nak melabur, nak berus niaga dengan wang kripto, anda mesti ada wallet kripto.
So wallet kripto ni adalah wang aset digital. Kripto adalah wang aset digital, tidak seperti wang fiat lah, saya cerita tadi ya. Wang kripto ini hanya boleh digambarkan dalam bentuk record ledger. So untuk mengakses wallet kripto ni, kita diberi dua kunci ya. Satu dipanggil kunci awam, satu lagi kunci peribadi. Inilah teknologi kriptografi tadi, asymmetry ya. Wang kripto melalui wallet adalah dijamin selamat dengan teknologi kriptografi asymmetry. Kita ada dua kunci, kunci awam, public key, dan kunci peribadi. Public key ni apa maksud dia? Kunci awam ni alamat ataupun lokasi wallet kita lah. Setiap wallet yang kita ada tu, kita buka tu, kita ada, macam saya nak hantar duit dekat Ali tu, Ali mesti ada alamat dia. Itulah kunci awam. Kalau address dia lah, contract address dia ataupun address wallet Ali tu kan, Ahmad tu kan. So dengan adanya kunci awam tu, saya boleh hantar wang tersebut kepada Ali, contoh dia. Dan kunci peribadi pula, kunci peribadi ni hanya anda sahaja memiliki kunci tersebut. Saya hantar wang ke Ali, wang kripto, Ali saja boleh buka wang tersebut. Boleh akses kepada wang tersebut. Hanya anda saja memiliki kunci ini untuk berbelanja, menerima wang dan apa-apa lagi lah. Supaya kunci sangat penting, kunci peribadi ini tidak dikongsi bersama orang lain di dalam talian. Fungsi wallet kripto ni bukan saja untuk menyimpan wang kripto dengan selamat, ia juga adalah interface kepada sistem blockchain untuk anda menghantar serta menerima wang kripto dengan mudah. So faham ya, kena ada wallet ya. Okey, wallet ni, wallet kripto ni ada dua jenis. Satu dipanggil wallet custodial, satu lagi wallet bukan custodial. Custody lah. Apa itu wallet custodial ni? Adalah wallet yang ditawarkan oleh crypto exchanger seperti Binance, Huobi, KuCoin, Coinbase dan lain-lain lagi. Exchanger tu, dalam exchanger tu dia ada wallet dia. Contoh dia Huobi ataupun Binance, dia ada wallet, dia ada P2P kat situ, kita boleh trading kat situ, complete lah. Ini bermakna syarikat exchanger tersebut memegang dan menyimpan kunci peribadi kita. Ini yang tak betul ya. Dia tahu kita punya rahsia, dia tahu berapa kita ada jumlah wang kripto dalam tu. Sebab exchanger ni third party ya. So itu dia punya kelemahan sikit lah, custodial wallet ni. Tapi kita perlu ada custodial wallet ni ya, sebab kita nanti nak withdraw, kita guna PTP ya. Sebab Huobi semua Binance ni menyediakan servis Huobi, menyediakan servis P2P untuk kita mengeluarkan wang kita daripada wang kripto kepada wang fiat, withdrawal lah tu. So satu lagi, wallet bukan custodial. Wallet bukan custodial ni ialah wallet ini memberi akses penuh kepada dana kripto anda tanpa ada orang ketiga. Kita sendiri saja yang tahu informasi itu kan. Dia tak melibatkan exchanger. Anda akan dibekalkan frasa mnemonic, 12 perkataan, 12 kata rahsia kan. 12 perkataan rahsia ni you all kena simpan, jangan bagi ke orang. Apa tujuan fungsi 12 perkataan ni ya? Jika telefon anda ataupun device anda hilang ataupun rosak untuk nak akses kepada wallet custodial ni, anda perlu key in 12 perkataan rahsia ni. Maknanya kalau tuan-tuan, rakan-rakan hilang 12 perkataan ni, and then anda ada wallet bukan custodian e-wallet crypto e-wallet kan, dan telefon anda hilang, rosak anda lupa 12 perkataan ni, masalah, anda akan menghadapi masalah. So faham ya. So kena simpan 12 perkataan ni dalam mana-mana lah, dalam buku ke, supaya nanti
anda boleh akses kalau ada apa-apa berlaku, kerosakan handphone ke, nak tukar handphone ke, nak tukar laptop kan ya. Okey, 3 jenis wallet bukan custodial ni yang selalu ada lah. Mobile wallet, desktop wallet, hardware wallet. Mobile wallet ni, wallet tu kita boleh akses menggunakan handphone kita. Yang popular seperti Engine, Exodus, Atomic. Saya tak ada, saya tak suka guna handphone. So saya guna desktop wallet saja, iaitu wallet MetaMask. Ni gambar anjing ni ya. Saya guna ni saja, MetaMask saja. And then ada lagi lah, ada Guado, Atomic dan lain-lain. Hardware wallet ni, dia tak ada dekat mobile, dia tak ada dekat desktop, dia cuma hardware, dia macam ni kata ya, kita kena beli tu. Dia punya macam mana yang kita selalu point tu, dia punya nak panggil apa kalau kita masuk data dalam tu, macam ada alat dia lah. So ni lebih selamat kalau kita banyak dana kripto kan yang besar, kita kena guna hardware wallet lah. Disk ada disk tu, dia bagi disk, kita boleh simpan dekat hardware wallet tu, kita sendiri saja boleh akses wallet tersebut ya. So kepada rakan-rakan ya, yang nak tahu lebih detail bagaimana nak menjana wang dalam cryptocurrency ni, boleh hubungi saya. Di hujung video ni ada saya tulis nombor telefon saya. Anda nak mengetahui lebih lanjut bagaimana urus niaga kripto ni, macam mana nak membeli wang kripto yang dah established, macam mana nak beli wang kripto dump coin ataupun kripto yang baru yang baru berada di pasaran, boleh berbincang dengan saya, boleh hubungi saya. Okey guys, saya harap video ini dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan ataupun manfaat tentang ilmu cryptocurrency, kriptografi dan blockchain. Okey guys, insyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.